Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menghuraikan isu yang sangat relevan di Malaysia pada ketika ini, iaitu keselamatan dalam pendidikan. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, menggariskan garis panduan ketat terhadap keselamatan dalam pendidikan seperti surat perkeliling ikhtisas bagi memastikan keselamatan dan persekitaran pembelajaran yang selamat, positif dan kondusif. 5 teras utama dalam pendidikan ialah: yang pertama, keselamatan fizikal dan fasiliti; yang kedua, keselamatan emosi dan mental; yang ketiga, keselamatan cyber dan digital; aktiviti luar kurikulum; dan yang terakhir adalah penglibatan komuniti. Keselamatan dalam pendidikan amat penting untuk memupuk keyakinan diri murid serta menyokong perkembangan mereka secara holistik yang mana merangkumi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial ataupun JERIS. Isu ini sebenarnya sangat penting dan bertujuan bagi mencapai falsafah pendidikan negara sendiri yang mana merealisasikan potensi murid secara menyeluruh dengan penekanan kepada keseimbangan JERIS. Puncak keselamatan dalam pendidikan ditubuhkan adalah bagi melindungi warga sekolah daripada ancaman fizikal dan mental, menangani kes-kes salah laku, kes buli seperti kanserisme ataupun masalah disiplin, buli cyber ataupun diskriminasi serta jenayah luar kawasan sekolah yang berlaku semasa kurikulum dijalankan. Impaknya kepada pelajar sekiranya keselamatan dalam pendidikan ini digagaskan dengan baik, peningkatan fokus terhadap akademi pelajar pun semakin baik. Emosi mereka pun semakin positif, kekurangan stres dan kebimbangan terhadap sesuatu gangguan luar dan kesedaran serta disiplin pelajar pun meningkat. Secara tidak langsung, kehadiran mereka ke sekolah pun bertambah baik. Dalam bagian ini, berikut adalah perspektif falsafah dalam konteks isu keselamatan dalam pendidikan. Falsafah bermaksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi menjadi dasar ilmu-ilmu yang lain. Contohnya falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Falsafah yang dipilih adalah falsafah umum barat, yaitu pragmatism. Falsafah pragmatism berdasarkan pengetahuan ilmu yang mendalam melalui pengalaman. Maksudnya apa yang benar ialah apa yang berfungsi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Antara contoh yang diperolehi berdasarkan pragmatism yang dihubung kait dengan isu keselamatan dan pendidikan adalah seperti berikut. Pertama, sentiasa mengutamakan protokol keselamatan yang dikemas kini ketika belajar secara praktikal seperti kerja khusus atau PBL, Project Based Learning. Contohnya SOP ketika menjalankan eksperimen praktikal ketika dalam makmal sains seperti kod makmal, cermin mata keselamatan, dan sarung tangan. Kedua, mensyorkan guru atau pelajar senior yang berpengalaman untuk menyertai sebagai pihak student counseling bagi pelajar yang mengalami tekanan akademik dan kesukaran internal. Ketiga, mengutamakan dan mengemaskini keselamatan dan SOP (Standard Operating Procedure) sebelum melaksanakan aktiviti jasmani dan persukanan berdasarkan isu-isu dan pengalaman kecederaan para atlet yang lepas. Dalam bahagian ini, antara elemen FPK iaitu JERI yang menyumbang kepada pembangunan insan melalui isu keselamatan dalam pendidikan adalah jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Elemen yang pertama iaitu jasmani, menekankan penjagaan kepada fizikal murid daripada sebarang kecederaan dan bahaya di persekitaran pembelajaran. Antara contoh yang menggugat keselamatan pelajar berdasarkan elemen jasmani adalah infrastruktur bangunan yang sudah uzur, risiko kemalangan di sekolah, serta pengawasan keselamatan yang membimbangkan di persekitaran kawasan sekolah yang lain. Melalui FPK, keselamatan jasmani menyokong kepada perkembangan fizikal murid secara sihat dan seimbang. Oleh itu, tindakan penambahbaikan yang boleh dilakukan berdasarkan elemen JERI adalah pihak sekolah harus membaiki pembangunan sekolah seperti lantai di persekitaran tapak perhimpunan, membersihkan padang dari sisa buangan yang tajam dan memperkasakan peraturan SOP di makmal, bengkel, dan bilik darjah di sekolah. Elemen FPK yang kedua
yaitu dalam Jerry, adalah emosi yang berkait rapat dengan keselamatan psikologi seorang murid. Elemen ini memastikan murid akan berasa selamat dari segi mental yang bebas dari tekanan, bebas dari bully, dan ugutan di sekolah. Antara contoh isu yang menjejaskan keselamatan pelajar berdasarkan elemen emosi adalah bully secara fizikal dan mental. Hal ini akan memberi tekanan emosi sekaligus akan menambah tekanan dalam akademik kepada mental pelajar tersebut. Tindakan penambahbaikan yang boleh dilakukan berdasarkan elemen Jerry adalah pembinaan jaringan hubungan antara guru dan murid. Pihak sekolah juga boleh menganjur program intervensi bersama pihak ketiga dan menyediakan sokongan konseling kepada murid. Melalui FPK, emosi yang stabil dapat menyumbang kepada pembentukan sosial dan kesejahteraan mental murid secara menyeluruh. Elemen yang ketiga, yaitu elemen rohani, menekankan pembentukan nilai murni dan akhlak dalam diri murid. Elemen ini mementingkan amalan nilai murni, etika, dan sifat tanggung jawab sebagai seorang murid ataupun pelajar dalam menjaga keselamatan di sekolah. Antara isu yang menjejaskan keselamatan pelajar berdasarkan elemen rohani seperti tindakan melakukan ketidakadilan, yaitu meniru semasa peperiksaan, dan yang terakhir adalah sikap murid yang mempengaruhi pelajar lain dengan perbuatan negatif seperti sifat suka pilih kasih, panas baran, tidak sabar, kurang bersedia, dan menghina orang lain. Antara langkah yang dapat diperkukuhkan ialah pihak sekolah harus mengambil penting penerapan nilai murni dalam subjek pendidikan moral seperti menjaga keselamatan kepada diri dan orang lain yang merupakan suatu nilai amanah selaras dengan rukun negara yaitu kesopanan dan kesusilaan. Murid yang mempunyai kesedaran rohani akan lebih peka terhadap keselamatan diri mereka dan keselamatan orang lain, serta mereka juga akan menjauhi daripada tingkah laku yang negatif dan membahayakan. Elemen FPK yang terakhir adalah intelek, yaitu elemen yang merujuk kepada keupayaan untuk berpikir secara kritis dan rasional. Berdasarkan isu kami, elemen ini akan memberi kefahaman kepada murid tentang risiko tentang kebolehan membuat keputusan dengan bijak. Contoh isu adalah gejala plagiarisme dan kebergantungan terhadap AI akan menyekat perkembangan minda dan menunjukkan budaya yang tidak jujur. Langkah yang dapat mengatasi isu ini adalah menjamin murid memahami ancaman dalam talian dan memahami literasi digital. Intelek yang berkembang membolehkan murid menjadi individu yang berpengetahuan dan berdaya saing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Awang Nur Hanif. Saya ingin membicarakan tentang rukun negara yang berkait dengan isu kami, yaitu keselamatan dalam pendidikan. Baik, saya memilih 4 rukun negara, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, dan kedaulatan undang-undang. Baik, rukun negara pertama yang saya pilih yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Penghayatan ajaran agama dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar untuk menjaga keselamatan diri. Negara yang kedua saya pilih yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Pelajar dapat dididik mematuhi peraturan bagi menjaga keharmonian dalam masyarakat dan negara. Rukun negara yang ketiga yaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan dapat menjadi asas pelaksanaan asal dan peraturan pembelajaran yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan pelajar. Yang keempat ataupun yang terakhir yaitu kedaulatan undang-undang. Peraturan yang ada di sekolah ataupun undang-undang yang berkaitan keselamatan haruslah dipatuhi bagi mencegah masalah seperti bully, vandalisme, keganasan, dan gangguan cyber. Isu keselamatan dalam negara boleh merangkumi beberapa aspek seperti penyalahgunaan data, ancaman dari luar, ancaman dalam talian, dan kes bullying. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan perkembangan seorang individu yang menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek, beberapa solusi berdasarkan nilai murni dan juga pendidikan kebangsaan boleh dicadangkan. Antara cadangannya ialah meningkatkan kesedaran keselamatan melalui latihan secara berkala. Institusi pendidikan seharusnya mengadakan latihan kebakaran, latihan kecemasan, dan simulasi kecemasan secara berkala. Melalui cara ini, pelajar dan warga sekolah mengetahui tindakan yang perlu dibuat semasa berlakunya kecemasan ini dalam situasi yang sebenar. Jika kaedah ini dapat dilakukan, maka nilai prihatin dan juga nilai bersedia dapat dipupuk dalam kalangan pelajar dan warga sekolah. Cadangan yang kedua ialah mengukuhkan kerjasama antara komuniti, pelajar, ibu bapa, dan guru-guru. Keselamatan pendidikan bukan sahaja tanggungjawab sekolah, tapi juga tanggungjawab ibu bapa dan warga komuniti. Program-program seperti rondaan komuniti,
Sesi dialog antara ibu, bapa dan guru-guru dan juga kempen kesedaran keselamatan boleh mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk warga sekolah dan juga pelajar. Secara keseluruhan, isu keselamatan dalam institusi pendidikan dapat ditangani dengan menggabungkan langkah praktikal dan nilai-nilai murni seperti kerjasama, disiplin, hormat menghormati, dan kasih sayang dalam kalangan pelajar dan warga sekolah. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, usaha ini bukan sahaja menjamin keselamatan untuk warga institusi pendidikan, tapi juga mampu membentuk insan yang berakhlak mulia, yang seimbang, dan yang mampu menyumbang dalam kesejahteraan dalam kalangan masyarakat di Malaysia.